Kalau terdesak, saya pertimbang, kata Kuli, ulas soal jadi Perdana Menteri. Wow, ini pun menarik perhatian kita apabila Kuli kata kalau terdesak dia pertimbangkan untuk menjadi Perdana Menteri. Veteran UMNO Tengku Razali Hamzah dilaporkan bersedia menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri sekiranya keadaan terdesak dan tidak ada pemimpin lain yang boleh diketengahkan. Memetik laporan FMT hari ini, beliau yang lebih dikenali sebagai Kuli berkata demikian ketika ditanya kesediaannya menggalas jawatan Perdana Menteri pada sidang media sempena sesi Haiti bersama Anita Borneo Ride 2022 di pejabatnya. Ahli Parlimen Gua Musang itu memaklumkan sedia menggalas tanggungjawab itu jika keadaan terdesak. Saya tidaklah begitu layak seperti sesetengah pihak barangkali, tapi kalau terdesak tidak ada orang lain, bolehlah saya menimbang, kata Kuli. 18 September lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan bahawa Naib Presiden Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan dipilih sebagai Perdana Menteri jika parti itu menang pada PRU 15. Ismail juga kekal sebagai poster boy calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional pada PRU 15 yang dijangka diadakan dalam tahun ini juga. Isnin lalu pula, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mazir Khalid berkata, parti itu tidak pernah membincangkan untuk meletakkan Zahid sebagai calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU 15. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar berkata, mesyuarat UMNO sebelum ini telah memutuskan bahawa Ismail Sabri kekal sebagai calon Perdana Menteri ke-10 sekiranya Barisan Nasional menang. Sementara itu, Kuli juga dipetik sebagai tidak bersetuju jika PRU diadakan pada musim tengkujuh dan mengingatkan pemimpin politik tidak memberi cadangan waktu yang tidak logik untuk diadakan pilihan raya. Mengenai gerakan tanah air GTEA, Kuli berkata, pembentukan gabungan itu adalah berteraskan kemahuan diri selain terdiri daripada kumpulan terdesak. Sambil menegaskan tiada sengketa antaranya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang meneraju JTA, beliau berkata parti itu tidak menguntungkan orang Melayu, sebaliknya akan membawa lebih banyak perpecahan. Perpecahan akan lebih banyak kalau kita membiarkan keadaan berterusan, kata Kuli lagi. Kalau saya jumpa Dr. Mahathir nanti, saya nak cakap hal ini sebab saya sudah ada parti yang saya jadi ahli. Saya tak boleh sertai parti lain, tapi saya kena fikir dari sudut solidariti Melayu. Jangan kita berpecah belah oleh kerana kemahuan diri dan kumpulan terdesak, katanya. Beliau turut mengulangi jangkaannya bahawa tidak ada satu parti politik boleh membentuk kerajaan secara bersendirian pada PRU 15. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang. Ini berita yang paling menggemparkan kita seluruh Malaysia hari ini. Paling betul-betul mengejutkan apabila dilaporkan 4 bekas ahli parlimen dan adun UMNO disebut bakal menjadi calon Perikatan Nasional di Perlis. Wow. Ini satu keputusan, satu berita yang pasti mengecewakan Zahid Hamidi, mengecewakan UMNO. Tapi tak tahulah apa komen mereka tentang perkara ini. Siapakah 4 bekas ahli parlimen dan adun UMNO yang disebut bakal lompat parti ke Perikatan Nasional ini? Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Perlis membayangkan hasrat mengetengahkan semula nama besar yang pernah menjadi pemimpin UMNO suatu ketika dahulu untuk bertanding mewakili Perikatan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Pengerusi Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah dipetik sebagai berkata, penyertaan semula pemimpin berkenan dalam PRU akan datang, bagaimanapun akan dilihat kepada keperluan parti itu dalam usaha untuk memenangi kerusi yang dipertandingkan.
Nama seperti bekas ahli parlimen Kangar yang pernah menjadi Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri antara 2006 hingga 2008 dan kini menjadi ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Tan Sri Muhammad Razi Sheikh Ahmad dan Tan Sri Azmi Khalid, bekas Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar yang menjadi ahli Parlimen Padang Besar, disebut-sebut akan mewakili Perikatan Nasional. Walaupun mereka ini dianggap sebagai veteran, tetapi mereka mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam politik dan dahulunya mereka ini adalah UMNO. Namun sekarang berada dalam Bersatu dan dalam hal ini tidak mustahil Razi kembali semula di Parlimen Kangar. Kita ada pernah suara hasrat kerana Razi juga sebagai orang yang mengaturkan perlembagaan Bersatu. Selain menjadi ahli MPT, dan kita pernah menyuarakan hasrat kita untuk bawanya kembali ke gelanggang pilihan raya. Tetapi orang lama ini dia punya sentimental dan santainya masih tetap ada lagi untuk berada di belakang tabir politik. Namun jika Bersatu Pusat mencadangkan beliau untuk bertanding semula, apakan daya mereka harus kembali ke gelanggang pilihan raya kerana nama besar ini lebih membantu untuk menangkan kita punya calon dan parti, katanya menurut berita harian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis pelancaran sayap Bersatu peringkat negeri Perlis di pekarangan sebuah hotel di Kuala Perlis semalam pada 27 September. Selain nama dua tokoh itu, bekas MP Arau Datuk Seri Said Razlan Putra Jamalulail dan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sena pada 2008 hingga 2018, Abdul Jamil Saad juga berkemungkinan akan membuat kemunculan semula. Kadang-kadang bekas ahli parlimen dan adun ini sudah lama berehat dan bergantung kepada keadaan, dan seperti saya katakan, jika kita ingin kerusi parlimen di Perlis ini dapat dimenangi oleh Bersatu, kita mungkin akan letak calon veteran di kerusi berkenaan. Saya lihat mereka terutama Razi, Azmi dan Said Razlan sesuai bertanding di parlimen kerana pengalaman mereka sebelum ini menjadi wakil di parlimen berkenaan. Namun, ia bergantung kepada keperluan parti ini untuk mengetengahkan semula mereka. Bila keperluan mendesak untuk kita menang, kita terpaksa memanggil semula mereka untuk bertanding pada PRU akan datang, katanya. Untuk rekod, Razi pernah menjadi Menteri Ahli Parlimen MP Kangar pada 1982, 86, 2004 dan 2008. Manakala Azmi pula memenangi kerusi Padang Besar pada 1995, 1999, 2004 dan 2008. Dan Said Razlan pula menjadi MP Arau pada 2004. Mereka memenangi kerusi berkenaan atas tiket Barisan Nasional ketika itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ulasan yang seterusnya